Okey, selamat pagi dan biar kita mulakan dengan visi kita. Nama saya adalah A. Sivanesan. A. Sivanesan. Saya adalah Adun Sungkai dan ini adalah di Sungkai bagi saya penggal keempat. Dan pernah jadi Exco Raja Negeri Perak 2 kali, iaitu kali pertama pada tahun 2008 di bawah Pakatan Rakyat pucuk pimpinan Datuk Seri Niza untuk 10 bulan, dan kali kedua adalah pada tahun Mei 2018 di bawah Pakatan Harapan Menteri Besar Ahmad Faizal Azumu ataupun dipanggil sebagai Peja. Saya ada pengalaman selama 22 bulan bekerja dengan Peja, dan antara portfolio yang saya pegang adalah kesihatan Perak, sumber manusia, perpaduan, dan perpaduan kan? Lebih kurang 4-5 lah. Dan baru beberapa hari yang lepas Peja telah datang ke Sungkai, telah membuat beberapa pengumuman. Di antaranya adalah 2 pengumuman. Satu mengenai berlakunya banjir di Pekan Perlak dan bagaimana nak mengatasi banjir kilat ini, iaitu beliau mengatakan bahawa beliau akan memperuntukkan RM200,000 dengan serta-merta untuk menangani isu banjir. Ini adalah satu berita yang boleh dikatakan tidak memadai, kerana isu banjir ini telah berada di Pekan Tolak sejak 10 tahun yang lepas. Dan Tolak adalah sebahagian daripada Dun Slim, Pekan Tolak. Dan mendiang Datuk Kushairi telah membangkitkan isu ini dalam Dewan Undangan Negeri beberapa kali di bawah Barisan Nasional pun. Tetapi selama ini tidak diambil tindakan yang konkret untuk menangani isu ini. Yang aneh, apa yang diperlukan adalah hanya RM200,000. RM200,000 boleh selesai. Itu yang dikatakan oleh Menteri Besar sekarang. RM200,000 dia akan bagi selesainya. Tapi dalam 10 tahun ini Barisan Nasional tidak boleh memperuntukkan RM200,000 ini. Jangan lupa, ini adalah satu-satu kawasan kubu kuat UMNO Barisan Nasional, tak pernah kalah. Jadi macam kata dalam Inggeris lah, they have been taking the voters for a ride all this while. Anzad Persidangan Dewan Undangan Negeri akan membuktikan bahawa Kushairi telah membangkitkan isu ini, mendiang Kushairi. Tetapi beliau sendiri tidak boleh menyelesaikan isu. Sekarang Menteri Besar datang. Okey, isu kedua, beliau telah berjumpa dengan kaum India di Kampung Hendra. Kata Peja, dia akan menukar syarat rumah-rumah atau tanah, lot tanah
di Kampung Hendra daripada pertanian kepada perumahan. Saya harap ini bukan jadi satu kenyataan semata-mata membuat kenyataan election. Kerana mengenali Peja, saya tak percaya ini akan berlaku dalam masa yang terdekat. Sebelum pilihan raya yang lepas, Peja menjadi pengurusi Pakatan Harapan Negeri Perak. Dan keempat-empat parti dalam Pakatan Harapan telah mengeluarkan manifesto PU ke-14. Manifesto itu dibacakan oleh Peja. Ini Peja. Hak milik tanah kekal. Ini Peja yang umumkan sebelum pilihan raya. Jadi hak milik kekal ini bukan saja untuk penghuni-penghuni kampung baru. Ini juga adalah untuk penghuni Felda dan kampung tersusun. Kampung tersusun, penghuni kampung tersusun 100% saudara Melayu. Di kampung baru pula, di antara 62,000 penghuni, lebih kurang 5,000 penghuni India. Dan Felda pun lebih kurang, hampir kesemuanya adalah kaum Melayu. Jadi permintaan ini bukan bagi satu kaum saja, untuk semua kaum. Dan kita telah, sebagai Exco, kita telah menekankan perkara ini dalam Exco beberapa kali. Akhirnya apabila saya soal Peja berkaitan dengan kenyataan beliau, jawapan beliau senang. Dia kata ini bukan dia. Dia kata ini bukan dia. Ini telah disediakan oleh DAP. Beliau baca saja. Ini dalam Exco. Kalau Peja nak cakap tak ada, tak apa, dia boleh cakap. Tapi Peja kena sue saya. Kalau ada maruah, dia boleh sue saya. Sebab saya ada beberapa orang Exco di situ. Ada saksi untuk saya. Jadi kata-kata Peja ini, nak percaya tak percaya serah pada rakyat atas tindakan beliau sendiri. Ketiga, beliau juga telah berjanji penghuni-penghuni di Kelapa Bali Estate juga akan dapat rumah seperti di Kampung Hendra. Pada tahun 1973, di bawah Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua, telah melancarkan satu skim, Estate Workers House Ownership Scheme. Rumah untuk pekerja-pekerja ladang. Itu adalah satu skim. Beberapa estate telah membina rumah dan telah jual kepada pekerja-pekerja ladang. Di negeri Selangor, pada tahun 1990, negeri Selangor telah buat satu polisi yang sama. Estate harus memberi sepucuk tanah dan membina rumah untuk pekerja-pekerja ladang, jual pada mereka dengan kos yang rendah. Tetapi oleh kerana ini bukanlah dibuat secara undang-undang, maka ia terbengkalai. Sekarang Peja kata dia nak buat skim yang sama seperti Kampung Hendra,
di Kelapa Bali. Bagus. Tapi Kelapa Bali ini adalah satu estate kepunyaan satu syarikat. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan negeri Perak ataupun kerajaan persekutuan. Mau buat, tanda buat adalah atas budi bicara pemilik estate. Jadi Peja ini tidak ada nexus, relevance, connection, legal nexus dengan estate itu. Tanpa berbincang dengan estate, macam mana beliau boleh keluarkan satu kenyataan seperti itu? Jadi saya percaya ini pun satu lagi sandiwara. Sandiwara untuk pilihan raya ini. Jadi saya memintalah 3,100 kaum India di sini jangan terpedaya dengan kata-kata. Yang penghuni-penghuni kampung baru ada 2 kampung baru. Satu di Slim, satu di Trolak. Kedua-dua ini pun harus menolak sehingga Peja menunaikan janji beliau dengan hak milik kekal untuk kampung baru. Tak perlu undi. Mereka boleh fikir dalam 2,5 tahun adakah Peja akan menunaikan janji atau tidak. Lepas itu adalah hak mereka. Tapi sekarang adalah baik jika mereka berfikir waras untuk jangan undi calon Barisan Nasional. Kerana masalah mereka sendiri tidak boleh diselesaikan. Perak adalah negeri termiskin nombor 3 di seluruh Malaysia. Syabas saya ucapkan kepada Peja. Misi-misi dia, hala tuju dia tidak ke mana. Inilah. Ini satu lagi program Peja. Perak to create job in agriculture sector. Jadi dia cakap, menurut Peja, about 2,000 Perakian lost their job during the MCO. Kata Peja, 2,000 orang telah kehilangan kerja PKP. Tetapi angka nasional kata 2,668 orang telah kehilangan kerja di Perak setakat bulan lepas. Dan tidak kira anak-anak kita yang telah kehilangan kerja di negeri-negeri lain yang balik ke Perak tanpa kerja. Jadi cadangan Peja adalah, dia cakap, dia tuduh kita, my friends in Pakatan should relook the decision we made together before including this. Dia cakap, those who lost the job during movement control order will be offered work in the agriculture sector. He said the state plan to open up more land for the agriculture. Sekarang dia buka tanah. Tapi di mana tanah-tanah ini? Takkan dia nak suruh seorang daripada Slim, anak muda Slim, pergi cucuk tanah di Greek? Tak masuk akal juga. Jadi polisi-polisi ataupun cadangan-cadangan dia ini tidak ada backup with facts and figures. Tidak ada. Just promise on the Banjir, which is ridiculous, 200,000. 200,000? What can you do with 200,000? No, we don't know. He said that is what his perception. He say he'll give 200,000, solve. He has already told the land office to go and look into it. JPS to look into it. But if they can solve it for 200, my contention is, kalau mereka boleh selesai dengan 2,000. Why wait so long? Why? Yang perlu 2,000 saja. Kenapa tak boleh selesai? Takkanlah Menteri Besar sebelum ini Zamri Abdul Kadir tidak dapat 200,000. Di Bido sebelum 2008, 3 jam hujan, 1/3 pekan Bido akan ditenggelami air. Apabila saya menang, saya janji kepada mereka isu banjir akan diselesaikan dalam 6 bulan. Dan memang dah selesai 6 bulan. Sekarang 5 jam hujan pun tak ada banjir di Bido. I can do it. The first time I won. You have been this thing. So this kind of places, they take it for a ride.